Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya ingin menjelaskan kepentingan fana dan baqa billah. Fana billah dan baqa billah. Bila kita dengar dua istilah ni, janganlah kita anggap tajuk ini terlalu tinggi, terlalu dalam. Tajuk ini biasa, ya. Tapi oleh kerana kita tidak atau jarang didedahkan, maka kita rasa tajuk tentang fana dan fana billah, baqa billah ni tajuk yang sangat tinggi. Seolah-olah kita semua tak layak mendengarnya, tak layak memahaminya. Tapi sebenarnya kita boleh lihat secara asas tentang fana billah dan baqa billah. Asas agama Islam ada 3. Pertama, Islam rukunnya 5. Ini tak maklum. Kedua, iman rukunnya 6 dan maklum juga. Tapi asas agama Islam yang ketiga, ihsan. Yang mana Rasulullah sebutkan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi terasa seolah-olah melihatnya, sesungguhnya anda akan terasa sentiasa dipantau, dilihat oleh Allah. Ini ihsan. Jadi seseorang yang sampai pada tingkat Islam dinamakan Muslim. Kalau ramai disebut muslimin, muslimun. Kalau perempuan, muslimat. Bila seseorang sampai ke peringkat iman, digelarkan mukmin. Kalau ramai, mukminina, mukminuna. Kalau perempuan, mukminat. Tapi apabila kita sampai ke tingkat ihsan, itu digelarkan, orang tersebut digelarkan muhsin. Kalau ramai, muhsinuna, muhsinina. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kalau perempuan, muhsinat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fana dan baqa billah ni ada kaitannya yang sangat rapat dengan ihsan. Kerana seseorang yang sampai ke derajat ihsan digelarkan dengan gelaran muhsin hanyalah orang yang pernah difanakan oleh Allah, lalu dikeluarkan dari panaknya, diletakkan oleh Allah dalam baqa billah. Selagi seseorang mukmin tidak dikurniakan oleh Allah fana fillah,
kemudian dikeluarkan dari fana fillah, diletakkan dalam baqa billah, maka seseorang mukmin tak akan dapat mencapai derajat ihsan, tak akan menjadi seorang muhsin. Sebab itulah kita perlu pelajari walaupun secara asas. Karena apabila kita sampai ke derajat ihsan, barulah sempurna. Agama kita itu sempurna. Sayyidina Ali pernah bercakap, nah, cakapnya ni direkodkan dalam bukunya Nahjul Balaghah. Kitab Nahjul Balaghah ni sangat penting bagi orang-orang Syiah, tapi ahli sunnah juga memandang penting. Sebab ada kandungan kata-kata Imam Sayyidina Ali yang penting, ya. Dan buku ini dikatakan karangan Sayyidina Ali. Wallahu a'lam. Sayyidina Ali pernah menegaskan, ya, awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Permulaan agama yang sebenar itu ialah ma'rifatullah. Maksudnya apabila seorang itu sampai kepada tingkat ihsan, mengalami pengalaman yang disebutkan oleh Rasulullah, seolah-olah melihat Allah, kemudian berakhir lalu mengalami pengalaman yang lain, terasa Allah sentiasa memandang, memantau dirinya. Sampai ke tingkat itu, barulah Allah tingkatkan ilmunya daripada ilmu pada akal, ditingkatkan kepada ilmu di dalam hati. Ilmu dalam hati inilah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali, ma'rifatullah. Awaluddin haqqan ma'rifatullah. Dalam ayat yang lain pun ada yang boleh kita gunakan dalil sebagai dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Hanya saja orang mukmin yang sebenar itu ialah mereka yang apabila disebut Allah, hati mereka takut dan kecut kepada kebesaran Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah. Mereka mendirikan solat dan membacakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang sampai kepada hakikat iman sebenar. Inilah seperti yang disebut oleh Sayyidina Ali tadi, awaluddin haqqan ma'rifatullah. Jadi ada dalil-dalil yang lain, ya. Tapi saya fikir cukup dengan dalil yang saya sebutkan ni. Konsep fana ni, tuan-tuan, fana itu artinya dari segi bahasa hilang, lenyap, binasa, hilang, lenyap, tak ada lagi. Contohnya bila kita bakar sehelai kertas, bila terbakar, hilang, jadi hangus, abuknya pun hilang, ya. Ini fana. Di dalam Quran pernah disebut fana. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun man 'alaiha fanin. Fanin tu fana. Seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini fana, hilang, habis, lenyap, termasuklah malaikat ni. Illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali zat Allah. Besok hari kiamat semua makhluk fana, hilang, lenyap, kecuali Allah saja yang tak fana. Ini fana yang sebenar, ya, iaitu dengan berlakunya kiamat seluruh makhluk hancur, hilang, lenyap, tak ada.
matahari ke apa saja, planet-planet semua hilang, habis. Kecuali Allah, zat Allah. Ini fana yang sebenar. Adapun fana yang disebut-sebut dalam kitab-kitab tasawuf ini fana majazi. Hilang tapi tak hilang. Hilang tapi tak hilang. Binasa hilang tapi tak hilang. Kerana ada. Contoh orang yang difanakkan oleh Allah inilah para wali Allah, ya. Dan juga dalam Quran disebutkan pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bila difanakkan oleh Allah, dalam ayat disebut oleh Allah dalam ayat 143 surah Al-A'raf ni. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan, menampakkan, apa yang Allah nampakkan ialah tanda kewujudan zatnya yang maha suci menerusi bukit Tur Sina. Tanda kewujudan zat Allah ini dapat dilihat oleh pandangan hati, pandangan roh Nabi Musa. Ja'alahu dakka. Ketika itulah bukit Tur Sina itu hilang. Hilang ni fana lah. Ja'alahu dakka. Hilang lenyap, hancur lebur. Tetapi bukit Tur Sina masih wujud sampai sekarang. Inilah dinamakan fana majazi. Hilang lenyap tapi masih ada, ya. Sebenarnya yang difanakan, ya, bukanlah bukit Tur Sina. Yang dihilangkan, dilenyapkan, diambil oleh Allah ialah pandangan mata Nabi Musa. Pandangan mata Nabi Musa itu dihilangkan oleh Allah, ya. Jadi tak nampaklah bukit Tur Sina, walaupun ada tersergam di situ hingga sekarang. Selain daripada pandangan mata difanakkan oleh Allah, pendengarannya, begitu juga daya dan kekuatannya. Sebab itulah disebut wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa tersungkur pingsan. Orang fana ni dia jadi lemah, hilang tenaga, hilang daya kekuatan, tak, jadi tersungkur lah. Tersungkur fana. Wa kharra Musa sa'iqa, sa'iqa tu pingsan. Tapi ditafsirkan oleh ramai ulama bukan pingsan tapi fana. Ketika Allah fanakkan Nabi Musa tadi, dihilangkanlah, ya, penglihatannya, pendengarannya, daya kekuatannya, tapi ingatannya masih tetap ada. Napasnya pun tak ada, semua tak ada, ya. Wujud diri pun rasa tak ada, fana. Ini namakan fana majazi, ya. Hilang tapi tak hilang, rasa saja hilang. Apa kesannya dari segi ilmu tauhid, dari segi ilmu mengenal Allah? Kesannya ialah Nabi Musa ditingkatkan ilmunya daripada ilmu pada akal kepada ilmu dalam hati, daripada ilmu kepada ma'rifatullah. Maka ketika itu Nabi Musa tahulah, rupanya dia tak nampak, dia buta, dia tak dengar, dia gaib, tak ada kekuatan, tak ada kehendak, tak ada wujud diri, tak ada daya kekuatan, semua tak ada. Ini kita bila kita ingat sifat ma'ani yang 7, ya, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, seolah-olah ada pada diri kita.
Tapi bila difanakkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah seperti pengalaman Nabi Musa, barulah kita tahu qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama' basar, kalam yang ada pada kita ni kesan, fenomena. Fenomena dari 7 sifat Allah. Qadrat Allah, iradah Allah, ilmu Allah, hidup Allah, pendengaran, penglihatan dan percakapan Allah semata-mata. Kesan. Kita tak boleh iktikadkan Allah ada dalam diri kita. Itu syirik. Yang ada pada kita ni qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama' basar, kalam ini kesan saja. Kesan, asar. Yang memberi kesan muksir iaitu Allah. Qadrat, iradat Allah ni memberi kesan. Yang ada pada kita ni kesan. Itu nak kita wajib iktikadkan macam itu kesan. Tapi kalau kita belajar ilmu hakikat yang salah, mereka menganggap Allah ada dalam diri kita. Kerana itulah kita boleh mendengar, kita melihat, kita ada kekuatan. Kita ni sebenarnya semua tak ada. Itu semua Allah. Nah, ini tak boleh ya. Ini pahaman khululiyah yang boleh menjadikan kita syirik. Jadi zindik ya. Nah, jadi Nabi Musa difanakkan itu, Nabi Musa tahulah rupanya sifat ma'ani 7 ni tak ada pada diri dia, itu Allah. Dia kosong. Ya. Bila ini berlaku pada diri Nabi Musa, maka ditingkatkanlah oleh Allah sifat ma'ani yang 7, qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama' basar, kalam, kepada sifat ma'nawiyah. Disampaikan Allah kepada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Jadi sesudah Nabi Musa dipulihkan daripada fana itu sudah ditamatkan oleh Allah. Inilah disebut falamma afaqa. Maka apabila Nabi Musa sudah pulih daripada fana'nya, qala, dia segera berkata, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku serah diri dari batin aku menjadi hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Samalah dengan kata Sayyidina Ali tadi, awaluddin haqqan ma'rifatullah. Jadi ini satu contoh ya dalam Quran di mana Nabi Musa AS itu difanakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia difanakkan, dikeluarkan daripada fana, Nabi Musa pun kata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah Nabi Musa diletakkan oleh Allah dalam baqa' billah. Dalam baqa' billah. Sesudah keluar daripada fana, Allah akan letakkan orang ini, Nabi Musa tadi, dalam keadaan baqa' billah. Jadi apa makna baqa' billah? Baqa' billah tu, baqa' maknanya kekal. Billah, kekal dengan Allah. Sesudah itu tentulah Nabi Musa rasa ya, wujudnya itu bergantung pada wujud Allah. Segala ya, daya kekuatannya, daya kekuatan Allah. Yang ada pada dia itu kesan saja, fenomena saja. Semua pendengarannya, cakapannya, ilmunya, hidup, semua. Jadi sepanjang hidup Nabi Musa sesudah itu semuanya billah. Kan kita selalu sebut la haula wala quwata illa billah. Kita sebut saja. Tapi oleh kerana kita belum sampai ke tingkat billah, maka kita boleh sebut saja. Bagaimanapun bila kita dapat memahami apa ni maksud baqa' billah secara yang saya terangkan ni, tentunya tuan-tuan boleh nambahkan kepahaman apa yang dimaksudkan la haula wala quwata illa billah. Sebab itu bila kita bertahlil la ilaha illallah, antara lain la maujudah illallah,
Tak ada yang ada pada hakikatnya kecuali Allah. Wujudnya makhluk ini bergantung pada wujud Allah. Jadi bila seseorang disampaikan kepada pada derajat ihsan melalui kedua-dua tahap, maka orang tersebut akan diletakkan oleh Allah dalam keadaan billah. Cuba kita tengok beberapa ayat Quran Allah ajar kita supaya kita rasa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah itu menjadikan kamu, dan Allah jugalah yang menjadikan perbuatan kamu. Ada tak kita perbuatan? Tak ada. Allah menjadikan kita mudah faham, kita mudah imankan. Tapi Allah melakukan perbuatan kita ini sukar nak dipahami. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Zahirnya saya bercakap, tuan-tuan duduk. Tuan-tuan berfikir hakikatnya Allah. Ya. Wallahu khalaqakum, Allah menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan. Dalam satu peperangan, tentera Islam melawan kafir. Tentera Islam menang. Bila menang, tentulah tentera Islam suka. Turunlah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wahai orang-orang mukmin, sebenarnya bukanlah kamu yang membunuh musuh kamu tentera kafir di medan perang tadi. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah yang membunuh. Zahirnya tentera Islam, hakikatnya Allah. Yang zahir itu kita nampak, manusia yang lakukan. Hakikat ni kita tak nampak. Ya. Kan ini Allah ajar kita billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ayat itu disambung lagi, ya. Disambung lagi dengan firman-Nya, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya Muhammad, dalam perang tadi engkau melepaskan anak panah. Itu Roma, itu lepaskan anak panah atau lembing, ya. Atau menghayunkan pedang. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya Muhammad, bukan kau yang melepaskan anak panah memanah musuh tadi di medan perang. Walakinnallaha rama, akan tapi Allah. Tapi jangan salah faham, ya. Salah faham sikit bersyirik. Di kampung saya ada seorang ustaz, dia ngajar dah salah. Dia kata semua Allah buat, ya. Kalau kita tengok hakikat, semua Allah buat. Siapa duduk dalam hakikat, nampak Allah yang buat. Sekiranya kamu curi barang orang, tapi kamu rasa kamu nampak Allah yang ambil, tak dosa. Ini salah, tuan-tuan, tak ada macam tu. Dah dia curi barang orang dia lah, bukan Allah lah. Akhirnya ada pengikutnya itu yang curi barang di kedai. Kedai itu tangkap dia, bawa ke balai polis Kuang. Tapi sehari lepas itu pekedai ini fikir, alah kecil saja yang dicuri, Colgate ni, dengan beberapa barang tarik balik. Itu salah, ya. Sehingga orang ini ngajar apa? Kalau ada dua orang bertumbuk, Allah bertumbuk dengan Allah. Betul ke tu? Kalau ada dua kumpulan manusia berperang, Allah perang lawan Allah. Kalau ada ayam berak, Allah yang berak. Ini salah lah ni. Yang dikatakan Allah yang melakukan tadi, itu hakikat yang kita tak nampak.
Macam mana zat Allah kita tak boleh nampak, zat Allah kita tak boleh kenal, maka perbuatannya macam itulah. Kita tak nampak, kita tak tahu. Cuma kita beriman, apa yang berlaku semua kehendak dia, kodrat iradah dia, hakikatnya. Itu saja. Sebab itu Allah bagi amaran kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhaddirukumullah nafsah. Allah bagi amaran kepada kamu daripada kamu membincang-bincangkan tentang zatnya. Tak ada siapa yang boleh kenal zat Allah. Yang berkuasa itu zatnya, ya. Jadi yang menjadikan suatu, semua itu zatnya, zat Allah. Kita tak boleh faham. Cuma kita percaya sajalah. Macam mana kita nak faham? Dia tidak jirim, tidak arat. Dia tak ada macam atom ke apa bukan. Dan tidak bertempat. Tidak ambil masa, tidak ambil ruang, tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Macam mana kita nak fikir? Tak boleh lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila seorang itu difanakkan oleh Allah, kata Rasulullah, dia akan mengalami apa? Seolah-olah melihat Allah. Kenapa seolah-olah melihat? Karena yang dilihat itu tanda kewujudan zatnya saja, bukan zatnya. Zat Allah itu tak boleh dilihat. Ini penting, ya. Tak boleh dilihat oleh mata kepala makhluk, dan juga tak boleh dilihat oleh pandangan hati makhluk. Jangan kita sangka Jibril nampak Allah, ya. Malaikat-malaikat di langit nampak Allah. Tak ada. Mata makhluk tak boleh nampak Allah. Mata kita tak boleh. Dalam Quran ada dalilnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar. Zat Allah itu tak boleh dilihat oleh pandangan mata makhluk. Begitu juga pandangan mata hati. Tapi ada setengah ulama dia tersalah cakap Allah itu boleh dilihat dengan pandangan hati. Tak boleh. Kalau Allah boleh dilihat oleh pandangan hati, kan boleh digambarkan, boleh dirupakan. Itulah agama-agama lain, ya. Saya nak sebut pun takut juga nanti viral. Katalah agama Hindu, bila kita tanya kenapa Ganesha rupa gajah, kami dah tengoklah. Dengan mata kepala, tak dengan mata hati kami. Dah tengok. Sebab itu Ganesha itu rupa gajah, sebab kami dah tengok. Jadi begitu juga kalau Allah tu boleh dilihat dengan mata hati, pandangan hati, kita boleh rupakan. Dua-dua, ya. Seorang ahli hadis, Imam Suyuti, dia sebutkan, ya, seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah mengijma'kan bahawa zat Allah tak boleh dilihat oleh mata kepala manusia, oleh mata kepala makhluk dan oleh pandangan hati. Dua-dua sekali tak boleh. Diijma'kan. Yang boleh dilihat oleh pandangan hati itu ialah tanda kewujudan zat yang dinamakan ayat. Di sinilah timbulnya apa? Musyahadah. Musyahadah. Kalau syahadah kita tahu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu iman syahadah. Iman tingkat syahadah. Tapi musyahadah lain. Musyahadah apabila hati seorang mukmin itu, ya, hijabnya dibukakan oleh Allah, nampak ayat-ayat Allah, tanda-tanda kewujudan Allah yang tersirat dalam semua kejadian. Itulah musyahadah, ya. Jadi yang dilihat oleh pandangan hati, pandangan roh, bukan zat Allah tapi tanda. Macam Nabi Musa tadi, dia melihat apa? Tanda kewujudan zat Allah, ayat kewujudan zat Allah. Falamma tajalla rabbuhu, itu artinya maka apabila Tuhannya Allah mendahirkan, menampakkan tanda kewujudan zat.
Jadi yang dilihat oleh pandangan mata hati Nabi Musa hanyalah tanda atau ayat yang menunjukkan zat Allah. Cuba kita baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian yang di langit dan di bumi, dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan mata hati ulul albab. Inilah ulul albab tu nampak ayat-ayat Allah saja. Semua kejadian di alam nyata ini kita nampak dengan mata kepala kita. Ini diistilahkan dalam bahasa Arabnya ayatul mar'iyah. Tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah yang dapat dilihat oleh mata kepala kita. Ayatul mar'iyah. Di dalam kejadian-kejadian yang kita nampak ni, ada satu lagi lapis yang dinamakan alam malakut. Di situlah letaknya tanda-tanda ayat-ayat yang menunjukkan kewujudan Allah yang hanya boleh dipandang oleh pandangan mata hati. Seperti yang dikurniakan oleh Allah kepada ulul albab tadi itu. Seperti yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa. Ini dinamakan musyahadah. Musyahadah. Al-musyahadatu hiya ru'yatul haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'au bil aini. Musyahadah itu ialah melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah sebagai Tuhan dengan pandangan mata hati dalam keadaan begitu jelas, seolah-olah seperti ia melihatnya dengan mata kepala. Bila seseorang itu dikurniakan oleh Allah musyahadah ni, inilah yang dimaksudkan dalam hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Orang tersebut difanakkan oleh Allah. Fanak fillah. Syaratnya mesti ada 3. Kata Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, 3 syarat. Pertama, hati ingat Allah saja. Kedua, sifat-sifat yang jahat, madmumah, zahir dan batin sudah tidak ada pada orang tersebut. Ketiga, syarat sifat-sifat mahmudah sudah dihiaskan oleh Allah pada zahir batin orang tersebut. Bila ada 3 syarat ini, barulah layak dikurniakan oleh Allah fana. Tapi fana ni tuan-tuan, tak lama, berapa lama tak tahulah, itu terpulang pada Allah, akan berakhir. Sebab itulah Rasulullah kata fa in lam takun tarahu. Ini menunjukkan fana itu berakhir. Dan dalam Quran tadi ayat 143 surah Al-A'raf pun disebut sama. Falamma afaqa, maka apabila sudah pulih Nabi Musa itu daripada fana'nya, makna fana' itu akan berakhir. Satu fakta yang sangat penting, fana' ini berlaku pada seorang mukmin hanya sekali. Hanya sekali saja sepanjang hidup. Ya, tidak berulang. Sebab itulah bila kita sebut fana' ni, syaitan ni suka. Terutamanya bila kita tak dapat maklumat yang sempurna. Fana'. Mungkin satu hari tuan-tuan difanakkan oleh syaitan. Besok lagi difanakkan, besok difanakkan. Akhirnya selalu fana'. Kalau selalu fana' ni, fana' syaitan. Karena fana' ini kurniaan daripada Allah sebagai karamah, kemuliaan yang Allah kurniakan, maka berlakunya sekali saja. Yang kekal apa dia? Baqa' billah. Itu yang kekal. Fana' akan berakhir. Ini selalu mengelirukan orang ramai, terutamanya orang yang belajar ilmu tasawuf, yang berzikir. Dia terkeliru. Bila dia berzikir, dia bersuruk, dia nak fana'. Suruk kali ni tak dapat fana'. Suruk lagi tak dapat fana'. 10 kali suruk tak dapat fana'.
akhirnya dia pun menyampah. Ini bohong ni. Jadi kita nak tahu ya, fana itu hanya sekali. Amalannya apa dia? Zikir dan tafakur. Kalau kita nak tengok orang difanakan oleh Allah selain daripada Nabi Musa, selain daripada ulul albab ni, kita tengok je Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu difanakan oleh Allah 309 tahun. Anjing pun difanakan oleh Allah 309 tahun. Anjing yang jadi sahabat, yang jaga pintu gua tu. Kalau tak difanakan, macam mana boleh? Tak binasa tubuh badan, pakaian pun tak binasa, kerana difanakan. Orang yang fana sebenar tuan-tuan, kalau tuan-tuan angkat, rendam dekat kolah 2 hari, dia tak mati. Kerana orang fana ni dia tak bernyawa, macam orang mati, ya. Macam betul-betul orang mati. Ada cerita ya, seorang imam. Imam ini imam sementara. Dia datang daripada satu pondok di Indonesia, datang ke Malaysia. Lepas daripada jadi imam berapa lama, dalam satu solat, ketika dia sujud, dia mati mengejut. Bawalah hospital. Kerana tak ada apa-apa dokumen, hospital tak bolehlah nak lepaskan untuk ke bumi. Tunggu ya. Katanya 6 bulan baru keluarganya itu bawalah surat-surat, baru nak kebumikan. 6 bulan dalam itu simpanan mayat. Ustaz yang mengurus tu terperanjat, badannya panas, dahinya semua berpeduh. Padahal dalam itu kan sejuk tempat itu 6 bulan. Bukan 6 hari, 6 bulan. Itu ada kemungkinan ustaz ini, imam ini dia fana, tapi orang tak tahu. Simpan bilik mayat, dikebumikan. Tapi alhamdulillah lah, kematian dia husnul khatimah. Dia seorang yang difanakan oleh Allah, dia tak bernapas, macam orang mati. Ya. Ada kejadian-kejadian tertentu ya, macam seorang murid guru saya umur 60-an, dia jatuh dalam satu tepi tasik daripada tengah hari sampai ke petang, dalam keadaan duduk. Air tasik itu jernih. Orang kampung rasa dah habislah, matilah. Lalu diangkat macam mayat, bawa balik ke rumah, tapi badan lembut, tak macam mayat ya. Lebih kurang berapa jam kemudian dia sedar ya. Dia sedar. Orang kampung yang menyangka mati itu terperanjat lah. Dia bercerita selepas berapa hari, dia kata bila dia berhenti dekat situ, tepi tasik itu, titi itu dah reput ya, patah, lalu dia jatuh terduduk. Dia kata dia bukan dalam air. Ketika patah tu dia ingat, tapi duduk tu dia tak tahulah. Tiba-tiba dia berada dalam sebuah masjid. Masjid itu orang ramai tengah berzikir. Jadi dia ikut zikir lah, duduk. Sejak orang tolong dia di dalam air tu sampai balik ke rumah, semua cakap-cakap orang tu dia tahu. Tapi sengaja didiam. Ini fana. Tapi itulah ya. Istilah fana ni, konsep fana ini disalahgunakan oleh ramai orang, sehingga fana syaitan pun dia fikir fana betul. Apa yang berlaku kebanyakannya ya fana syaitania, fana syaitan. Nah ni kita nak hati-hatilah ya. Sebab itu bila kita belajar ilmu tasawuf,
kita berzikir, yang sangat penting ialah guru kita. Guru kita itu mesti tahu hal-hal ini. Kalau tidak, dia fikir ini fana, murid dia fana. Ya, saya jumpa macam tu. Murid, ada seorang murid, guru ni, dia kata dia bila bersolok mesti dia fana. Mana boleh, fana sekali. Padahal dia gila, dia rasuk jin saya, cakap merepek-repek. Tapi jemaahnya kata dia ni fana. Jadi ini nak awas ya, tentang fana ini memang satu aspek kerohanian yang sangat baik digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan orang ramai. Sebab fana ni hebat ya. Biasanya sebelum fana itu Allah akan lalukan menerusi apa yang dinamakan jazbah. Jazbah ni artinya tarikkan. Dah masuk waktu sekejap lagi. Bila seorang itu nak difanatkan oleh Allah, roh orang tersebut ditarik oleh Allah, dipalingkan oleh Allah kepada Allah semata-mata. Ini dinamakan jazbah ya. Sebab itu orang zikir la ilaha illallah ada macam gia ya, yang selalu diejek-ejek ini apa zikir la ilaha illallah, ada gia 1, gia 2, gia 4, gia 5. Mula-mula elok saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gia 2 la ilaha illallah, gia 3 lagi laju, gia 5. Sebenarnya bukan ada gia. Orang tak belajar zikir cakap gitulah. Bila kita zikir lama-lama tu, katalah 1 jam 2 jam, dia ada rasa ya, daya tarikan Allah yang kita sebut. Daya roh kita ni tertarik kepada Allah. Itu dinamakan jazbah. Sebab itulah ada dinamakan zuk, rasa rohani kita. Ya. Kita rasa wujudnya Allah, kita rasa hubungan kita dengan Allah. Akhirnya satu peringkat Allah palingkanlah roh kita untuk menghadap Allah semata-mata. Ini jazbah. Ketika itulah proses fana. Itulah proses fana. Jadi tuan-tuan, rasanya tak habislah malam ni. Kita sambung kuliah pada bulan depan, bulan Ogos Tapi konsep fana saya dah sebutkan. Konsep baqa' billah itu pun saya sudah sebut sebentar lalu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Setakat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina wa li muallimina li masyayikhina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bal ya